amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Baik, mari kita lihat satu-satu, tapi saya tak ambil semuanya. Saya ceritakan ataupun bahaskan, syarahkan yang tertentu sahaja. Jangan tinggal ba'diyah isyak, berebut mana pun. Jangan tarawih dulu. Sebab ba'diyah isyak lebih besar pahala daripada tarawih. Sebab itu ba'diyah isyak itu ada setiap malam. Tarawih hanya ada setiap bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa tabi'in wa tabi'ihim wa ila jami'i awliya'illahi as-salihin wa syuhada'i wal ulama wal fuqaha wal muhaddithin wa ila sa'iri masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ahli asanidina wa silsilatina wa ila arwahi amwatil muslimin wa ikhwanina al-hadirin wal ghaibin syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa warzuqna fahma. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil 'arifin wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hadha shahri Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyam wa ghaddil basari wa hifdzal lisani wa qira'atil Qur'an. Ya Rahimu Ya Rahman Ya Karimu Ya Mannan. Allahumma rzuqna lailatal qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah wa a'inna ala ihya'iha wa qiyamiha waj'alna minal maqbulina 'indaka ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Kita baca dahulu muqaddimah pengajian, mudah-mudahan barakah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Mudah-mudahan istiqamah baca salawat. Salawat ini kalau boleh setiap hari jangan tinggal, walaupun sekali. Maksud kita baca 9 kali, lebih banyak lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah pilih kita masuk ke bulan Ramadan dan kita sangat bersyukur. Sepatutnya malam pertama Ramadan tu sujud syukur dulu. Maghrib tu kan, bila masuk maghrib tu sujud syukur dulu. Sebab berapa ramai orang yang nak bersama dengan Ramadan tapi tak dapat. Alhamdulillah kita dapat. Dan kita sihat. Ada yang masuk Ramadan tak sihat. Ada yang masuk Ramadan sibuk juga dengan urusan lain, mungkin pekerjaan dan sebagainya. Dan kita masuk Ramadan dengan tenang. Tidak seperti orang di Palestin yang bukannya rosak rumah tapi tak ada rumah dah, dalam kemah masing-masing. Jadi dalam bab keduniaan kita tengok bawah supaya kita bersyukur. Orang yang naik helikopter itu dia bersyukur walaupun dia tidak naik jet peribadi.
Sebab orang lain mungkin tak dapat naik heli. Orang yang naik heli pun bersyukur sebab mungkin orang tu naik kereta saja. Orang yang naik kereta syukur ada orang lain naik motosikal. Orang yang naik motosikal syukur sebab ada orang lain naik bicycle. Orang yang naik bicycle syukur sebab orang lain jalan kaki. Naik bas lah dulu, naik bas ya. Kemudian orang yang naik bas syukur juga, paling kurang dia boleh menaiki bas. Ada orang yang berjalan kaki. Ada orang yang tak ada kaki tapi dia paralyzed, pakai wheelchair saja. Orang yang wheelchair alhamdulillah paling kurang boleh pakai wheelchair untuk berjalan-jalan. Ada orang terus bedridden. Ada yang bedridden syukur juga sebab berjumpa dengan Ramadan, boleh puasa. Kalau tak puasa pun dia boleh berzikir, menambahkan saham di akhirat. Tak sampai seminit, tak sampai setengah saat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Tak sampai 10 saat. Pahalanya seramai orang yang beriman lelaki dengan perempuan. Hanya satu bacaan. Katalah orang Islam di dunia ni 3 bilion yang hidup. Sekali baca 3 bilion. Mana nak cari? Hadis ni tak sebut pun bila. Kalaulah yang dikira itu orang yang beriman lelaki dengan perempuan sejak zaman Nabi Adam, berapa ramai, berapa banyak pahalanya tu. Jadi kita sentiasa bersyukur. Orang yang bedridden tadi tu syukur dia tak meninggal lagi. Kalau dah meninggal, putus, tak ada masa dah untuk beramal. Sekarang Allah pilih kita, semua ada alhamdulillah. Jadi jangan lepaskan peluang ini, rebut betul-betul. Mungkinkah ini Ramadan terakhir? Kita tak tahu. Jadi setiap yang berlalu itu kalau tidak diambil peluang, satu kerugian. Jangan lalui hari melainkan amal semua sekali dan puasa, kecuali yang tak berpuasa. Yang tak berpuasa, zikir tetap, makanan, minuman, suami, anak-anak tetap, pahala mengalir. Jangan lalui malam melainkan paling kurang 2 rakaat tahajud, paling kurang. Jangan lalui malam dan hari melainkan baca Al-Quran. 3 surah jangan tinggal. 1 Az-Zalzalah, paling kurang 2 kali. Yang kedua Al-Kafirun, paling kurang 4 kali. Yang ketiga Al-Ikhlas, paling kurang 3 kali. Sebab pahala membaca 2 kali Az-Zalzalah itu seperti pahala membaca Al-Quran 30 juzuk. Nabi sebutkan idza zulzilati ta'dilu nisfal Quran. Siapa yang baca surah Az-Zalzalah seumpama membaca 1/2 Quran. Sebab itu paling kurang baca 2 kali. Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran. Surah Al-Kafirun sekali baca menyamai 1/4 Al-Quran. Baca berapa kali? Paling kurang. Wa qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Qul huwallahu ahad sekali baca menyamai 1/3 Al-Quran. Baca berapa kali? Paling kurang. Baca sampai habis, jangan kepala saja. Siapa yang baca surah Al-Ikhlas, seperti pahalanya tu membaca 1/3 Quran. Quran berapa juzuk? 30. 1/3 10. Siapa baca sekali Qul huwallahu ahad sampai akhir, pahalanya seperti membaca 10 juzuk Al-Quran. Adakah orang khatam satu hari 10 juzuk di Al-Falah ni? Jangan-jangan esok MC. Kalau ada pun, kan, kita kan duduk dalam halaqah, khatam 1 juzuk tu pun bagi-bagi, kan? Satu juzuk insya-Allah kita boleh khatam, insya-Allah. Kalau 2 juzuk dah mula pening-pening. Kalau 4 juzuk Bismikallahumma ahya, paling kurang berapa tadi? 3 surah tu nah. Alhamdulillah. Jadi ambil betul-betul peluang.
Saya suka buat perumpamaan begini. Ramadan seperti satu gudang. Saya tak sebut rumah, saya sebut gudang sebab dia besar. Dalamnya ada emas, perak, permata, yakut, zabarjat, zamrud, belian, lagi yang mahal-mahal. Apa? Jangan yang susah-susah, sebut yang ringan-ringan, senang kita faham. Di situlah ada duit, di situlah ada rantai, ada cincin, whatever, penuh. Dan ia terbuka pintu dan tingkapnya sebulan penuh, siang dan malam. Siapa yang lalu diizinkan untuk mengambil apa sahaja, banyak mana sekalipun. Maka beruntunglah Kak Ajah yang bawa beg dan masukkan dalam tu. Lalu bawa beg tangan, yang beg tangan sekarang ni kan, bawa, Masya Allah, balik kat rumah seronok betul, boleh 7 kali raya dengan yang tadi itu. Tapi lebih beruntung kalau Kak Ajah bawa beg plastik, kan lebih banyak. Tapi lebih beruntung kalau Abang Ngaji bawa motosikal, bubuhlah apa sekalipun. Tapi lebih beruntung kalau Kak Ajah bawa kereta, bubuh apa saja boleh bila-bila ambil. Abang Ngaji lebih beruntung kalau bawa van, Kak Ajah lori, Abang Ngaji trailer, dan Abang Ngaji bawa trailer itu diisi penuh, balik ke rumah, punggahkan kat situ, datang balik, isi balik within 29 days ataupun 30 hari. Agak-agak kita nak yang mana? Kita nak yang pakai beg tangan tadi kah, ataupun kereta kah, ataupun trailer tadi yang berulang-alik? Ya, terpulang silakan. Bulan ini siang dan malam, semua nilainya sangat barakah dan diganjari oleh Allah Azza wa Jalla. Up to you. Kena tamak. Saya suka perkataan Kak Ajah tu. Kena tamak dalam mencari ilmu, ya, mencari akhirat. Ini akhirat dah ni, biar tamak tak apa. Tapi jangan tamak yang negatif. Sebab tamak yang negatif itu tidak akan puas. Kenapa? Sebab tamak itu kalau tulis dengan huruf Arab ataupun huruf Jawi, semua hurufnya berlubang. Ta berlubang, mim berlubang, ain berlubang. Sebab itu sesuatu yang berlubang tak akan penuh. Alhamdulillah tak ada air kat sini. Mata saya cari gelas tadi tu. Gelas kalau berlubang, bubuhlah banyak mana air, takkan penuh. Itu jangan. Tamak maksudnya tamak dalam bab dunia jangan. Tapi tamak ilmu tak puas-puas. Lepas ustaz ni mengajar, datang ke sini pula, datang ke sana pula, Masya Allah. Sehingga dia keluar masjid, semua kaki kanan. Dalam fiqah, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Serupa, masuk surau kaki kanan, keluar kaki, kecuali orang yang keluar daripada masjid nak menuju ke masjid, maka dia masuk kaki kanan, keluar kaki kanan. Itu yang saya sebut tadi, itu kaki kanan je. Sebab tamak mencari ilmu dan tamak dalam beramal. Jangan rasa puas beramal. Itulah sifat mukmin yang sebenar. La yashba'ul mu'min illa hatta muntahahul jannah. Orang mukmin tidak akan rasa puas kecuali masuk syurga dulu. Selagi tak masuk syurga tak puas. Jadi ni gudang, ni saya buat perumpamaan sendiri ni. Ini gudang yang penuh dengan segala yang berharga. Orang yang lalu boleh ambil, terpulang pada orang itu sebanyak mana pun, berapa kali pun, siang dan malam, begitu. Supaya nanti penuh rumah kita.
Macam gudang tadi juga dah pun. Itulah bekalan akhirat kita semua. Saya nak bagi tahu diri saya ni supaya ambil peluang. Sebab tidak ada janji dan tidak ada tidak ada jaminan untuk kita jumpa lagi tahun depan. Mungkin orang depan ni tak ada minggu depan, tapi selalunya orang di bawah. Kalau guru tak ada, siapa yang tak ada? Anak murid lah. Jadi, tapi kita doa mudah-mudahan panjang. Untuk itu, kita dah ada di bulan Ramadan ni dah. Saya nak baca kitab ini secara laju, tapi saya nak kongsikan dulu satu amalan. Amalan di bulan Ramadan supaya mendapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Besar tak pahala qiyamul lail? Besar. Untuk menambah, kita qiyamul lail tu kita buat dah, alhamdulillah. Ni muka-muka qiyamul lail ni. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang lebih daripada itu. Jangan lepaskan malam Ramadan melainkan qiyamul lail. Siapa yang rasa tidur tak ada harapan bangkit, maksudnya payah betul, berat nak bangkit, tahajud dulu sebelum tidur, boleh. Tahajud sebelum tidur, tapi lebih afdal selepas tidur. InsyaAllah ke ajar, insyaAllah bangunlah. Sebab kalau tak bangun kan nak makan sahur nanti. Suami kita kan nak tunggu ke suami yang masak. Baik. Supaya dengan amalan mudah je dapat pahala qiyamul lail. Sebab bukan senang nak qiyamul lail ni. Maaf ya, bukan senang. Itulah antara hikmah puasa Ramadan. Bila sok tu, bolehlah kita paling kurang 2 rakaat. Tapi ada yang mudah untuk kita lakukan di bulan ini. 1, solat tarawih dan witir sehingga habis bersama dengan imam. Kalau imam buat 23, 23. Kalau imam buat 11, ikut 11. Jangan balik dulu. Walaupun mungkin kita biasa buat tarawih 20, di masjid tu buat 8, jangan balik dulu. Ikut sama dengan imam. Sama ada kita nak buat 11, nanti sambung lagi. Siapa yang buat 11 di rumah, siapa buat 11 di masjid, siap dengan witir 11 kan. Balik di rumah terus dia sambung. Kan tadi bila 11 kan 8 tarawih, sambung saja. Sambung kat rumah terus 10 sampai 20. Kemudian bangkit, tidur, tahajudlah, tasbihlah apa semua sekali, dan tak payah tutup lagi dengan witir. Sebab dah witir tadi tu. Cara pertama. Cara yang kedua, di rumah setelah 11 rakaat tadi tu, di rumah buka dulu dengan 1 witir. Jadi bila 1 witir, yang 3 witir tadi jadi berapa? Jadi 4 tak nama witir, jadi syafa'. Syafa' maksudnya genap. Witir paling banyak 11 rakaat. Jadi kita genapkan dulu, sebab buka balik untuk kita solat 2 rakaat terus dan sebagainya. Nanti nak makan sok baru tutup dengan 1 rakaat. Jadi berapa witir malam tu? Jadi berapa? Jadi 5. Boleh. Tapi pendapat pertama tadi lebih kuat. Tak payah lagi buka witir, solat sahaja, dan tak payah tutup dengan witir. Kalau nak tutup dengan witir boleh juga dengan 2 rakaat. Kan jadi 3 campur 2 jadi 5. Supaya jangan witir 2 kali. Jadi supaya kita dapat pahala qiyamul lail. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa yang tarawih juga witir bersama dengan imam sampai imam habis solatlah maksudnya, maka ditulis baginya pahala qiyamul lail. Itu satu. Kan semua kita solat witir kan? Semua kita solat berjamaah kan? Kecuali yang tak solat berjamaah, maka yang pertama ni tak dapat. Solatlah berjamaah dengan suami ke dengan anak ke di rumah. Yang tak dapat juga mungkin ibu tunggal dan sebagainya, sabarlah banyak-banyak. Sebab memang tak dapat. Tapi ada yang kedua, lebih ringan, membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Cuba sambung. Amanar rasulu bima
kullun la nufarriqu bain wa qalu la yukallifu laha rabbana rabbana wala amantu rabbana wala tuhammilna wa'fu anna anta maulana fansurna. Tu yang saya letak amanah rasul ... qaumil kafirin. Jangan dibaca tu je, baca daripada mula tadi sampai. Yang penting malam. Bila malam maghrib sampai subuh, bacalah mana-mana. Siapa yang baca ini ditulis pahalanya seperti mendapat qiyamul. 2 dah dapat qiyamul yang dia dapat malam tu. 3, membaca 100 ayat pada waktu malam. Ni semua hadis ni yang saya sebut ni semua hadis. 100 ayat ni bukan banyak sangat. Hadis ni tak sebut dalam solat ke luar solat, tak sebut, bermakna termasuk dalam solat juga. Cuba kita calculate, cuba. Kita solat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Katalah kita hanya membaca surah Al-Fatihah, situ dah berapa ayat dah? 20. 7 darab dengan 3, 21. Kemudian kita solat isyak berapa rakaat? 4 darab dengan 7, 28 campur 21. Kiralah sendirilah. Kemudian kan kita solat ba'diyah maghrib lah selalunya. Ba'diyah maghrib berapa? Ambil qabliyah maghrib dulu. Qabliyah maghrib berapa? 2 rakaat kan? Jadi 14. Ba'diyah maghrib 2. 4 nah. Saya tak kira dah ni. Tuan-tuan kira boleh no? Baik. Kita ni contoh, ini untuk orang berkira-kira ni. Untuk orang yang berkira-kira. Cuba semula ya. Kita campur dulu, sekali kita darab 7 nah. Baik. Maghrib 3 rakaat. Isyak 4. Qabliyah maghrib. Tolong siapa-siapa ada yang calculate-nya tolong. Baik. Kemudian ba'diyah maghrib 2. Kita kan buat solat awabin 4 ataupun 6. 4 ataupun 6. Ambillah 4. Sebab kita ba'diyah maghrib tadi terus kita niat awabin, lalu kita sambung 4. Alhamdulillah saya suka. Sebab ada respon ni menunjuk ada yang dah buat macam yang saya ajar. Kemudian qabliyah isyak 2. Ba'diyah isyak buat 4, jangan buat 2 ya. Ba'diyah buat 2. Kemudian buat 4 lagi, ataupun ikut mazhab Hambali buat 4 sebab pahala seperti qiyamul, seperti Lailatul Qadar. Jangan tinggal ba'diyah isyak, berebut mana pun. Jangan tarawih dulu. Sebab ba'diyah isyak lebih besar pahala daripada tarawih. Sebab itu ba'diyah isyak itu ada setiap malam. Tarawih hanya ada setiap bulan, setiap tahun. Baik, berapa dah tadi tu? Tak ingat dah. Sekali lagi, darab dengan 7 ya. Maghrib 3, isyak 4. Qabliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 2. Kemudian awabin 4. Awabin 4 sudah. Qabliyah isyak 2, ba'diyah isyak 4. Berapa dah tu? 21 darab dengan 7, 45. Satu. Dia semuanya 40. Ni darab dengan 7 ke aja. 147. 147. Dah selesai tak 100 ayat? Belum masuk lagi witir. Belum masuk lagi tarawih. Sebenarnya memang kita nak dapat pahala ni setiap malam. Cuma saya bagi tahu ni lebih lagi semangat. Boleh? Belum lagi kita baca ayat Al-Quran dalam solat. Ingat tak pahalanya? Cuba sebut apa pahalanya supaya saya sebutkan lagi sekali. Saya suka Kak Ajah. Satu huruf sama berapa Kak Ajah?
10. Oh, yang lain sebenarnya. Saya bukan nak yang itu. Tapi yang itu dapat pahala. Dalam solat, tak luar solat, satu huruf sama dengan 10 pahala. Saya nak apa pahala baca Quran dalam solat? Siapa ingat dulu? Dia ada kaitan dengan huruf U. Siapa sebut tadi tu? Kak Ajah sebut. Unta. Berapa ekor unta? Satu huruf sama dengan seekor unta. Mohon maaf, bukan satu huruf. Satu ayat. Satu ayat sama dengan seekor unta yang gemuk dulu, yang gemuk dan yang Kak Ajah baca tadi berapa ayat? Paling kurang. Satu rakaat paling kurang. 7 kan? Berapa ekor unta dapat? Yang gemuk dan yang bermakna berapa ekor? Yang bunting, siapa yang bunting? 14. Allah. Kalau nak ceritalah ganjaran. Ringkas je 2 rakaat tu, tapi pahala boleh buat buku 3 jilid. Pahala ganjaran orang yang solat 2 rakaat. Sunat, belum lagi yang fardu. Belum lagi dalam bulan Ramadan. Dalam fardu bulan Ramadan diganda 70 fardu. Itu baru di USJ. Belum lagi dekat Makkah Al-Mukarram. Darab lagi berapa? Allah. Memang pahala Allah bagi kat kita ni. Baik. Sekarang maksudnya senang sangatlah dapat 100 ayat ni. Kemudian solat subuh berjamaah. Jangan tinggal ya. Tolong tangkapkan ini sebab saya baru buat tadi. Sebelum nak datang kat sini ni saya buat yang ini. Kongsikan kepada semua kawan-kawan. Setiap satu ni ada hadisnya. Cuma tadi saya berebut sikit, saya tak sempat. Tapi ambil dulu ni, nanti ada slide yang seterusnya nanti ada dalilnya. Yang pertama tu ada dalilnya, 2 dalilnya saya akan bagi dengan Kak Hajah Salwa insya-Allah dalam hari ini insya-Allah. Nanti sejurus dapat daripada beliau blastingkan pada semua orang supaya jangan tertinggal ganjaran pada bulan ini. Baik. Boleh diingat ni, kalau kita tutup macam ni boleh ingat tak? Siapa yang buat 4 ini insya-Allah setiap satunya dapat pahala qiyamul lail. Jangan tengok nota yang 1. Solat tarawih dan witir bersama dengan sampai habis ya. 2. Baca 2 ayat surah Al-Baqarah yang terakhir. 3. 100 ayat. 100 ayat. Yang keempat, apa dia? Solat subuh macam tengok nota je tu. Tapi sebagainya tak saya tahu. Baik, sekarang tak tengok nota daripada bawah. Solat subuh 2 daripada bawah. 100 ayat setiap hari ke malam? Malam. 3. Terakhir surah, bukan surah Al-Mulk ya, Al-Baqarah. Yang ketiga, yang keempat. Baguslah Kak Ajah, semangat. Solat tarawih dan solat habis sampai sama dengan Alhamdulillah. Sampai habis. Baguslah, sini senang. Baik. Kitab ini banyak, saya akan kongsikan sahaja ya. Saya akan kongsikan sahaja apa yang dalam kitab ni, beberapa sahaja, nanti boleh rujuk ke rumah. Semua dah beli buku ni tahun lepas. Cuma dia punya cover bertukar sedikit. Dulu kan warna biru, sekarang warna ni. Sama, kandungan tetap sama, penulis tetap sama. Fadilat bulan Ramadan, dalam hadis ni ada 66. Fadilat bulan Ramadan, fadilat puasa, tadi bulan ini puasa Ramadan, fadilat qiyamul lail, tarawih, memberi makan orang yang berpuasa, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan, sedekah banyak-banyak ya. Fadilat sahur, fadilat i'tikaf, Lailatul Qadar,
Fadilat umrah di bulan Ramadan cuma buat masa sekarang. Siapa yang dah biasa pergi umrah, dah 11 kali pergi umrah, jadi yang ke-12 ni tak payahlah pergi dulu. Kenapa? Simpan duit tu bagi dengan orang Palestin. Salurkanlah pada siapa-siapa yang kita percayai, sebab kesian tengok mereka. Kita berpuasa berapa hari baru? 2 kan? Mereka berpuasa sejak 7 Ogos dulu. Keputusan makanan. Semalam saya dapat satu video dari kawan saya, ya Allah, tak mau saya tengok sampai habis. Ada seorang budak dengan rambutnya tak terurus, perempuan, comel budaknya, tapi oleh kerana dah tak mandi mungkin berapa lama kan, kemudian dia pergi ke pasar tempat orang jual kuih-kuih. Ada juga yang jual tapi dengan harga yang mahal lah. Kesian tengok, dia macam terkebil-kebil matanya melihat orang yang ambil video tu. Rupanya dia orang Arab, dia gini. Ni orang Arab ni maksudnya minta sikit ni tangan ni. Kalau orang Arab, saya dah ajar kat sini kan. Ni yang ni. Ini belum juga. Kalau orang Arab marah-marah, ya haja, ya haja, ya haji, ya haji. Kita pun sabar, tak sabar dia. Caranya ambil tangan, buat 3 macam ni. Buat macam ni. Maksudnya isbir, sabar. Tak payah sebut sabar, tak apa. Sebut gini saja. Dia tahu. Kemudian lebih mujarab, so dia salawat. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, kalau orang Arab tu bubuh nasi banyak sangat, kita letak macam ni juga. Sama tangan yang sama. Itu sedikit. Sama juga budak tadi tu. Bila dia tak buatlah macam ni. Tapi kalau nak buat macam ni, maksudnya minta tolong sikit. Gitu. Dan mungkin abang tu saya tak perasan sebab saya tak sanggup nak tengok lama. Mungkin abang tu suruh bagi, pegang anak tu, bagi. Tuan-tuan puan-puan tahu tak? Kalau dia nak ambil banyak boleh kan? 1 kuih dia ambil. Semata-mata untuk menghilangkan lapar. Allahu Akbar. Kalau kita 10. Ini ya Allah, 1 je dalam keadaan lapar kita, dan dia ambil tu dan makan dengan penuh rasa nikmat. Maaf ya, kita kena membazir kita. Itulah. Tak sanggup tengoklah. Jadi kita syukur banyak-banyak. Siapa yang ada niat umrah tu dah banyak kali pergi, sabarlah dulu. Duit tu bagilah dengan orang di sana. Di sana sudah ada 8 asnaf zakat, semua dah ada dekat situ. 8 asnaf zakat tu dekat Palestin tu dah ada dah. Jadi kita tolonglah ya. Baik. Meneruskan puasa 6 hari di bulan Syawal, dan saya nak kongsikan yang last tu juga, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Baik, mari kita lihat satu-satu, tapi saya tak ambil semua. Saya ceritakan ataupun bahaskan, syarahkan yang tertentu sahaja. 1. Fadilat bulan Ramadan. Dah tahu kan kenapa Ramadan yang dipanggil Ramadan? Perjumpaan 2 minggu yang lepas, siapa ingat? Panas. Orang Arab kalau nak menamakan bulan, tengok situasi. Contoh, selepas Rajab, mereka keluar mencari air. Lalu mereka berpecah-pecah mencari air. Ada dekat gunung, ada dekat oasis, ada dekat gua, ada dekat lembah. Berpecah-pecah tu orang Arab kata tasya'aba yatasha'abu. Lastly, maka jadilah bulan itu Sya'ban. Sama juga bulan Ramadan, cuaca sangat panas sehingga memecahkan batu-batu. Cuaca yang panas tu dalam bahasa Arab dipanggil Ramdha. Dipanggil Ramdha, akhirnya bulan tu dipanggil bulan Ramadan, panas. Fadilat bulan ini 1. Bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Sebelum itu tidak ada nama bulan-bulan Islam yang 12 itu yang namanya clearly, specifically disebut dalam Al-Quran, melainkan bulan Ramadan. Cuba cari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Dhul Hijjah, tidak ada. Tapi jelas Allah sebut jelas Allah sebut surah Ramadan. Apa maksud?
Begini, kita duduk dalam satu stadium, 5,000 orang muat, penuh, mendengar ceramah seorang penceramah yang terkenal international. Tiba-tiba dalam ramai-ramai tengah ceramah ni, penceramah ni sebut nama kita dalam ramai-ramai ni. Apa maksudnya tu? Maksudnya kita dikenali oleh beliau, malah dikasihi oleh beliau, dan ada tempat dalam hati beliau lah, kerana kita khidmat, kerana kita baik. Orang lain pun, kenapa haji tu disebut, ramai lagi 4,000 orang haji tak disebut? Mesti something haji tu. Rupanya haji tu pernah buat baik dengan dia dan pernah khidmat dengan dia. Macam itulah, bangga gitu. Ya Allah, masuk dalam diary, dalam ramai-ramai orang, yang disebut oleh ustaz tadi tu, tak rasa macam happy sangat-sangat. Tulis dalam buku tu tadi, Al-Quran disebut Allah dalam Ramadan disebut Allah dalam Al-Quran, dan sebutan ini akan kekal sampai hari kiamat, sekekalnya Al-Quran. Bermakna mulianya Ramadan. Baik, 2, diturunkan Al-Quran. Kenapa Quran turun di bulan Ramadan? Cuba tuan-tuan lihat mulianya Al-Quran. Cuba diturunkan pada malam paling mulia. Malam apa? Memang dah ada tulis kat sini. Yang kedua, diturunkan pada bulan paling mulia. Bulan apa? Pun dah tulis juga. Diturunkan kepada Nabi paling mulia. Janganlah tak tahu, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Diturunkan kepada malaikat paling mulia. Sengaja saya tak tekan. Baguslah tempat ni, barakah Ramadan. Diturunkan kepada umat paling mulia. Umat siapa? Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang dapat jawab ni, memang Masya Allah lah, kita bagi dia kurma. Diturunkan di negeri paling mulia. Sikit satu lagi, dia ada 2. Macam mana Kak Ajah boleh dapat kurma tu? Makkah dan tengok, kemuliaan di atas kemuliaan di atas kemuliaan. Itulah Al-Quran. Sebab itu, siapa yang baca Quran jadi mulia. Siapa yang ceramah, dimasukkan dalam ceramahnya ayat Al-Quran, jadi mulia. Siapa yang menghafaz Al-Quran, jadi mulia. Saya dekat surau saya, setelah saya kuliah, selalu mereka suruh saya jadi imam. Saya tak mahu, selagi ada ustaz yang hafaz Quran. Memang ada, beliau selalu bertugas di surau kami tu, 3 hafiz Quran. Malam tadi dah 2 malam dah, sedap betul bacaan. Solat tarawih 20 rakaat. Kalau tak mampu pula, juga buatlah 36. Tak mampu juga buat 40. Tarawih ini sebenarnya 20 rakaat atau lebih. Yang kurangnya tu, sebagian ulama mengatakan bukan tarawih, tetapi solat malam. Pun begitu, buatlah daripada tak buat. Sedikit supaya tuan-tuan faham. Tapi yang ini jangan dibesar-besarkan. Silakan nak buat 8, silakan nak buat 20, rather than nothing, silakan. Tetapi perbahasan ulama panjang. Saya menulis berbelas-belas muka surat tentang perkara ini. Tapi kita berlapang dadalah. Sudah pasti, siapa yang buat dapat pahala. Cuma lagi banyak buat, lagi dapat pahala. Saya bagi contoh. Dari segi bahasa sahaja, solat ini bukan 8 rakaat. Begini. Tarawih itu bahasa Arab, plural, jama'. Yang mengajar bahasa Arab kat sini tu namanya jama'. Apa? Jama' ada 2. Jangan jama' taqdim dengan ta'akhir pula. Itu bab solat. Ini dalam bahasa plural ada 3. Untuk lelaki namanya jama' mudzakkar. Tunggu dulu, jamak mudzakkar apa?
Mudzakkar salim. Yang kedua jamak muannas salim. Yang ketiga jamak. Suka saya. Siapa sebut tadi ni? Nak bagi kurma ni. Semua kurma nah. Kurma jangan tak makan. Sebab kurma ini kata guru mulia kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Bajuri An-Nahdi Al-Maliki tidak mengenyangkan tetapi melambatkan lapar. Semula ya. Kurma tidak mengenyangkan tapi melambatkan. Karena itu jangan tak makan kurma ketika makan makan sahur. Makanlah. Kurma kan banyak. Apa dia? Kurma butter. Apa tu? Butter. Siapa yang buat? Siapa yang letak? Kita sendiri letak. Dah jual begitu? Buat sendiri. Tak viral kat saya je. Orang lain dah viral. Ya. Sedap. Tak, siapa yang dah cuba? Tak berani. Tak apa, asalkan jangan mabuk. Anyway, yang penting kurma. Letak butter ke, letak pelanta ke, letak madu ke, whatever. Yang penting buah kurma. Makan. Saya sebenarnya dah makan kurma ni sebelum Ramadan lagi. Saya makan kurma taklah setiap hari, tapi memang selalu makan kurma ni. Tunggu dulu kita tengah puasa ni ya. Jadi apa yang saya cerita tadi sebelum kurma tadi tu, makan sahur ya. Sahur kita makan kurma sebab kurma itu tidak mengenyangkan tetapi melambatkan lapar. Tambah lagi, sambil-sambil saya ingat sekarang ya, tambah siapa yang Allah uji sekarang dengan kena sihir orang ataupun kena buatan orang, atau yang belum lagi, kita lah makan kurma ajwa 7 biji setiap hari, setiap pagi. Makan boleh dengan makan biasa, makan blend, makan campur apa tadi Kak Ajwa? Butter, apa-apa saja, whatever. Blend tak apa, yang penting 7 biji. Jangan dimakan bijinya tu, isinya dimakan 7 biji. Bukan apa begini. Ada yang mungkin dah pergi Darus Syifa, pergi ke sana, pergi ke sini, dah bertahun-tahun tak juga dapat. Usahakan makan kurma ajwa, tapi jangan kurma lain ya. Kurma ajwa 7 setiap pagi makan. Jadi kalau sahur, makan sahur lah. Sahur 7 biji. Blend kan. Tak semestinya kurma saja. Mungkin kurma campur dengan roti ke, kurma campur dengan saya tak mahu sangat sebut makanan Ramadan ni. Oleh itu, cukup situ dulu. Oleh itu bacalah Quran banyak-banyak. Saya tahu Kak Ajah kat sini ni suka buat majlis ni, saya suka. Ulama ajar kita nak khatam Quran seminggu ada caranya. Caranya fami bi syauqin. Sama-sama. Apa artinya? Mulutku penuh dengan kerinduan. Apa maksudnya? Maksudnya hari pertama baca surah yang ada fa di depan tu, Al-Fatihah sampai An-Nisa. Yang kedua, hari kedua, surah yang mim depannya itu. Surah apa agak-agak? Al-Maidah sampai At-Taubah. Ya, surah apa? Yunus sampai surah An-Nahl. Ni siapa dapat jawab ni memang Masya Allah lah. Memang tak dapat jawab sebab Bani Israel. Jarang kita sebutkan. Surah tu adalah surah Isra. Shin Asy-Syu'ara. Al-Isra sampai Al-Furqan. Shin surah Syu'ara sampai Yasin. Bukan Syu'ara dan Yasinnya. Syu'ara sampai Yasin. Bukan Syu'ara itu dan Yasin ni sampai. Waw was-saffati saffat. Sampai Al-Hujurat dan Qaf, surah Qaf sampai An-Nas. Silakan dulu tangkap gambar. Boleh. Kongsi apa Kak Ajah? PDF insya-Allah. Sementara saya bagi PDF dengan Kak Ajah. Yang ni ditangkap dulu. Sementara. Sudah ya?
Macam mana tadi? Kalau orang tanya, fami bisyauqin. Semula, fami. Lagi, fami. Lagi, baguslah, cepat betul hafal. Tapi lepas mengaji ni, cuba tanya depan pintu tu. InsyaAllah. Janganlah lupa, sanuqri'uka fala tansa illa. Siapa yang belum dapat ijazah ni, saya ijazahkan sekarang, supaya ketika nak baca Quran ke hadis, baca ni dulu 7 kali. Kita rehearsal dulu ya. Baca ayat 6 dan 7 surah Al-A'la sambil tangan diletak di kepala ketika membaca fala tansa. Saya tunjukkan dulu rehearsal. Saya tunjukkan, kemudian rehearsal, kemudian kita buat betul-betul. Saya tunjuk ya. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Barulah baca sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Sanuqri'uka fala. Nah, pertama buat punya tu tadi, baru sambung lagi 6. Boleh? Cuba kita rehearsal dulu. Tangan kanan, boleh? Jangan tangan kiri, tangan kanan, kepala sendiri. Jangan kepala orang. Boleh kepala orang, boleh. Macam anak kita masih kecil dan kita baca. Cuba kita buat rehearsal dulu ya. Jangan dulu Kak Ajah sabar. Semangat Kak Ajah ni Ramadan. Fala tansa, fala tansa baru letak. Baik, boleh? Baik. 1 2 3. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Sekarang saya ijazahkan, jangan terlepas sebab saya tak ulang lagi. Cuba ya. Kena ikut, kena tengok saya. Oh, buka lampu. Oh, tak nampak ya? Masya Allah, luas rupanya dewan. Baik, saya tak ulang ni. Sama-sama ya. Sama-sama baca. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Saya ijazahkan semua yang melihat saya tadi untuk baca ni sebelum baca Quran, baik sebelum menghafaz, especially bab-bab hafazan besar, iaitu insya-Allah mujarrab. Baik, sebut dulu qabiltul ijazah. Saya terima ijazah. Baik. Sekarang bulan yang berkat, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka. Boleh tutup tak apa. Yang ni tutup semula supaya nampak jelas. Saya tak perlu sangat dah selalu tengok yang ni nah. Baik, terima kasih Kak Jah. Nampak saya tak? Dibelenggu syaitan-syaitan, dikurniakan Lailatul Qadar. Qad ja'akum Ramadan, telah sampai pada kamu bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang berkati. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan puasa ke atas kamu. Tuftahu fihi abwabul jannah, di dalamnya dibuka pintu-pintu syurga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu jahim, maksud pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, sesiapa yang dihalang daripada mendapat kebaikan Lailatul Qadar tu, maka memang sungguhlah dia terhalang. Sebab Lailatul Qadar tu panjang, daripada maghrib sampai subuh. Tak semestinya pukul 3, pukul 4, tak. Seawal maghrib kalau dah berlaku Lailatul Qadar, apapun yang kita buat pahalanya 1000 bulan. Contoh, kita solat maghrib 1000 bulan tu, mana nak cari pahalanya ya? Bukan maksud bila dah dapat tu, yang solat yang tak diqada tu tak perlu qada, wajib juga qada. Kak Ajah malam tu buka limau, malam tulah Lailatul Qadar, pahala buka limau tu 1000 bulan. Jadi sejak bermula 20, bukalah kulit limau sampai habis. Tapi kulit limau, pisang, rambutan, biar dapat pahala itu. Pahala lain lebih lagi. Saya nak buat satu perbandingan saja. Setiap hari Allah bebaskan seseorang daripada api neraka.
Wa inna likulli muslimin da'watan yad'uhu biha fayastajibulah. Dan sesungguhnya setiap orang Islam mempunyai doa yang jika dia berdoa dengannya akan diperkenankan untuknya. Ini peluang ni. Peluang. Dalam ni tak sebut orang berpuasa ke tak. Yang penting setiap orang Islam di bulan Ramadan ini jangan tinggal doa. Lebih spesifik, orang yang buka puasa, orang yang berpuasa lebih lagi. Sebab itu antara doa yang kita amalkan setiap bulan Ramadan. Jangan tinggal 3 kali sekali, 3 kali sehari. Ikut saya, Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. 1 sampai 10 buatlah paling kurang 3 kali setiap hari, minta rahmat. Yang kedua, minta keampunan. Allahumma ghafirli. Sama-sama, Allahumma ghafirli dhunubi ya rabbal alamin. Dan kita minta kelepasan daripada api neraka. Sama-sama, Allahumma atiqni minan nar wa adkhilni al-jannah ya rabbal alamin. Ini untuk mengisi masa kita minta doa. Jangan tinggal. Ketika berdoa, 5 perkara jangan tinggal. Selalu saya ulang di mana-mana. Untuk dimakbulkan Allah doa, 5 ni jangan tinggal ketika berdoa. 1, puji Allah, alhamdulillahi rabbil. Yang kedua, salawat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang ketiga, istighfar dulu, bacalah yang pendek. Allahumma ghafirli dhunubi waliwa warham kama rabb saghira. Yang keempat, berdoa. Tengah-tengah doa tu kita selangi dengan memuji Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, rahmatilah kami. Ya Fattah, Ya Razak, bagilah rezeki pada kami. Ya Mu'in, Ya Allah, bantukanlah kami. Ya Qahhar, Ya Jabbar, bantulah orang Palestin. Ya Hayyu, Ya Qayyum, hidupkanlah hati kami. Ya Badi'as samawati wal ard, Ya Allah, rahmatilah keluarga kami. Gitu. Doa tu kita sebut Allah biar sesuai dengan doa. Boleh? Sebut yang paling Allah suka, Ya Hayyu Ya Qayyum. Allah suka sangat. Ya Hayyu Ya Qayyum, minta doa. Minta, panggil lagi, Ya Allah, Ya Rahman, bagi doa lagi. Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu. Jangan lupa. Allah suka diseru. Barulah tutup doa itu dengan salawat. Siapa yang buat 1 sunat di bulan Ramadan, pahalanya 1 wajib. 1 yang wajib, pahala berapa? 70 wajib. Kita datang majlis ilmu pagi ni, sunat ke wajib? Wajib, sebab kita menuntut. Tuan-tuan datang hari ni kan, pahalanya seperti hadir 70 kali. Baru saya, sebelum saya tadi ada Kak Ajah, Ustaz tadi. Oh, tadarus, Masya Allah. Kan sebelum ni ada Ustazah dengan ada Ustaz. 1 je, Masya Allah. Tadarus, Masya Allah. Apa hukum tadarus? Sunat. Tapi bila Kak Ajah tadarus, pahala dapat wajib. Itu baru di Subang Jaya. Kalau di Makkah darab Allah, darab 100 ribu. Syukur sangat-sangat. Justru banyakkan qada solat waktu ini. Sebab qada solat statusnya wajib. Jadi banyakkan qada, banyakkan qada. Siapa yang ada hutang-hutang, hendaklah dia qada dulu. Supaya dia dapat pahala 70. Ya Kak Ajah. Betul, saya setuju sangat. Cumanya ada 2 solat Kak Ajah ya, tahajud dengan duha. Sebab dia punya waktu. Jadi kita tahajud dulu tak apa, sebab menghormati waktu tu. Walaupun sebenar-benarnya jangan tahajud terus qada, tapi sebagai nak menghormati. Tahajud dulu 2 rakaat Kak Ajah, kemudian qada, tak payah tasbih, tak payah taubah, tak payah hajat, tak payah. Sebab qada itu wajib. Kita berhutang dengan bersedekah, mana satu lebih perlu? Bayar hutang dulu, sebab hutang itu wajib. Baik, saya lanjutkan sebab masa tak cukup. Fadilat puasa Ramadan, Allah kata puasa untukku, aku yang akan membalasnya. Walhal semua amalan untuk Allah. Kenapa ni?
special. Dalam ramai-ramai anak kita ada seorang yang dia nakal betul-betul, membuatkan kita rasa seronok, suka sangat-sangat. Dia lah yang selalu kita sebut. Walau ada lagi ramai anak lain contohnya. Kemudian di almari kita tu banyak baju abaya, tapi satu abaya yang suka sangat. Kita pun bila sebut abaya yang mana? Abaya yang warna tu, yang begini-begini. Walau banyak lagi abaya tu. Contohnya tasbih, ya Allah, macam-macam tasbih kat rumah. Tapi ada satu tasbih tu kita suka sangat. That's mine. Walhal yang the raise juga mine. Tapi kenapa tu? Sebab suka. Sama juga. Semua amalan itu Allah yang punya. Tapi kenapa Allah kata puasa untukku dan aku akan membalasnya? Sebab sangat special. Bagaimana specialnya tu? Ditanya kepada guru Imam Syafi'i, iaitu Imam Sufyan bin Uyainah, kenapa rahsia Allah sebut puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya? Begini, kata Imam Sufyan bin Uyainah, siapa yang zalim pada orang di dunia, di akhirat nanti pahalanya akan diberikan kepada orang yang zalim. Pahala solat, zakat, haji, umrah, bersedekah, satu je tak diambil, pahala puasa. Pahala puasa tu memang disifat untuk orang yang berpuasa, sehingga orang tadi mungkin muflis sebab habis dah pahalanya. Tak ada dah. Tapi pahala puasa tak diusik, sebab dia special untuk Allah. Lalu dia masuk syurga dengan pahala puasa dia tadi tu. Tu specialnya pahala puasa. Pahala puasa yang saya sebutkan ini tak sama ada puasa sunat, wajib, kafarah, puasa nazar, semua. Specialnya yang nama puasa. Banyak-banyaklah puasa. Terutama sekali puasa bulan Ramadan. Doa ni sangat dikabulkan ketika buka puasa. Jangan buka puasa, jangan sibuk sangat. Selesaikan dulu segera, sebab sayang. Ada momen sebelum buka puasa, minta banyak-banyak pada Allah. Tapi syarat, ada 5 tadi. Ulang balik. 1, puji Allah. 2, salawat. 3, istighfar. 4, doa dan selangi dengan menyeru nama. Dan yang terakhir, salawat balik. Doa dimakbul ketika berbuka puasa sudah. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keinsafan, mengharapkan hanya Allah yang membalasnya, diampunkan dosa yang telah lalu. Banyak tak dosa kita? Dalam beramal kita dosa. Dalam beramal, bulan Ramadan diampunkan dosa tak? Dalam Ramadan diampunkan dosa tak? Lebih lagi. Tapi tengah tarawih buat dosa. Panjangnya imam ni. Kenapa imam? Astagfirullah. Tahlil kan? La ilaha, ingat tahlil. La ilaha sebelah kanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni orang yang baru-baru nak belajar bertahlil, zikir, macam tu caranya. 2 gembar, 1 la ilah nafi kanan, itsbat kiri. Tapi gembar 2. La ilaha illallahu, la ilaha illallah. 2, la ilaha illallahu, la ilaha illallah. 4, macam tu. Dia ada cara zikirnya tu. Tapi orang tu zikir lama sangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, lamanya. Jadi dosa pula. Jangan ya. Itu yang kata, jangan kata tak buat amal, tengah buat amal berdosa. Solat tarawih boleh tengok kain orang. Gajah berdiri. Biasanya gajah kerana terbalik berdiri gajah tu. Tengok, ini apalah haji ni. Dahlah katakan haji tu, apalah isterinya tak? Isteri pula. Walau tengah solat ni. Masya Allah. Bagi makan kepada orang berpuasa, saya yakin dekat sini ramai yang sponsor, alhamdulillah. Maaf ya, maaf ya. Kita berpuasa, kita ni manja sangat. Maafkan saya. Kenapa? Kita lepas makan sahur pergi masjid kan? Pergi masjid naik kereta. Kereta ada aircon tak? Paling sejuk diletak. Masuk dalam surau masjid ada aircon tak? Balik ke rumah lagi ada aircon, dengan naik kereta aircon. Dekat rumah ada aircon tak? 16. Kemudian tadarus ada aircon tak?
Balik kat rumah, buka lagi aircon kan? Bismillahirrahmanirrahim, ahya. Tidur, kemudian tidur pakai aircon tu. Pakai aircon dengan kipas lagi. Bangkit-bangkit, ya Allah, Zuhur dah panas betul hari ini. Kemudian solat Zuhur, mengantuk pula. Bismillahirrahmanirrahim. Asar kan? Solat asar. Kemudian pergi bazar Ramadan ke, ataupun pergi masak ke, whatever. Semua sejuk tu kan? Kemudian Allahu Akbar, masuk maghrib. Cuba, maaf, adik-adik kita yang jaga Petropam tu, yang adik-adik Bangladesh kita tu kan, yang jaga Petropam tu, berapa lama berdiri tu dengan panasnya, dengan apa. Maksud saya, sudah pasti puasa mereka lebih challenging, pahala mereka tentu lebih. Kalau kita sponsor dekat masjid, mereka pun datang, mereka ramai juga yang datang. Tak pun pergilah beli di bazar Ramadan tu lebih sikit nasi ayam, bagi dengan mereka, why not? Itu maksud saya. Siapa yang bagi puasa ke orang, dia dapat dua pahala. Pahala dia dan pahala orang itu. Kalau orang itu lagi challenging, lagi pahala. Kalau tok guru, lagilah sebab dia puasa, dia jaga apa semua. Anak-anak tahfiz. Jangan lepaskan peluang ni. Baik, seterusnya amalan Nabi SAW sampai habis saya baca dengan laju. Satu, Nabi bersahur. Kita pun ikut sahur. Bersahur dengan buah kurma. Semuanya ada kat sini. Cuma saya lajukan saja, masa tak cukup. Makan sahur sambil duduk. Kita duduk atas kerusi kan? Jangan duduk kat bawah. Tapi kalau duduk kat bawah, silakan. Elok. Tapi janganlah sampai nanti susah, nanti suami kita pun tak biasa, anak-anak whatever. Tapi kalau dapat duduk, sangat elok. Mengajak orang lain bersahur, mengakhirkan sahur, paling bagus 1/3 malam yang akhir. Imsak, berhenti makan sahur sebelum masuk waktu subuh. Approximately berapa minit? Cantik dah yang kita dibuat oleh ulama kita ni, 10 minit. Saya nasihatkan, setiap kali tuan-tuan, puan-puan buat benda ni, setiap kali terus niat, ya Allah, Nabi buat, saya nak buat. Dapat 2 pahala. Dan pahala ikut sunnah Nabi itu adalah seperti mati syahid. Dapat pahala sahur, dapat Allah rahmati, dapat kesihatan, dapat. Tapi tambah plus, dapat pahala sunnah Nabi. Ingat setiap kali sahur, ingat, ya Allah, Nabi sahur, saya juga sahur. Ya Allah, Nabi bersahur dengan buah kurma, saya juga sahur buah kurma. Ingat Nabi, setiap kali kita buat ni, ingat. Sahur sambil duduk, Nabi pun gitu, saya buat. Setiap satunya dapat satu pahala. Cuba bayangkan. Saya nak cerita sampai Y ni. Sampai Y ni. Mengakhirkan sahur, sudah berniat puasa pada waktu malam, niat. Kita berniat, Nabi berniat, kita pun nak juga. Berpuasa seperti mana para sahabat yang lain berpuasa, berbuka sebelum solat maghrib. Masuk, makan kurma dulu 3 biji maybe, dan solat dulu. Barulah makan sahur. Saya nak satu buka berpuasa, barulah buka puasa. Jangan disalah anggap ada satu hadis, siapa yang bagi makan orang yang berbuka puasa, maka dia mendapat pahala orang itu tidak dikurangi sedikit pun. Bukan bermakna makanan pertama yang dimakan oleh orang yang berpuasa tu yang masing-masing bagi air mineral dengan buah kurma. Tidak semestinya. Tidak semestinya apa yang orang tu makan first ketika dia breaking the fast, tak semestinya. Mungkin lepas tu dia akan makan nasi ayam yang kita bagi tu, pun termasuk juga pahala memberi makan orang yang berpuasa. Sebab itu janganlah semua bagi kurma, jangan semua nak bagi mineral water. Bagilah makanan, murtabak dan sebagainya. Membaca doa ketika buka puasa, makan beberapa biji rotab atau tamar, atau minum air ketika berbuka puasa. Paling bagus buka puasa dengan rotab. Tahu rotab? Kurma basah 3 biji. Tak ada 1 biji. Tak ada juga baru makan tamar. Tamar tu kurma kering, kurma yang kita biasa itulah. Tak ada juga baru minum air. Tak ada juga baru minum hulwun. Hulwun ni makanan manis yang tak dimasak. Contohnya madu. Barulah last makan halwa. Tadi hulwun, ini halwa. Halwa ni adalah madu, ataupun caramel, termasuk tu. Termasuk juga pengat pisang. Cukup yang kita tengah puasa ni.
menerima jemputan berbuka puasa di rumah orang lain dan doakan kebaikan tuan rumah yang jemput tu. Membaca Quran dan bertadarus. Nabi setiap malam bertadarus dengan malaikat Jibril. Banyakkan bersedekah, memberi makan kepada orang yang berpuasa, meninggalkan sama sekali apa-apa perkataan ataupun perbuatan yang boleh menjadi dosa. Rasulullah SAW mengerjakan solat tarawih. Solat tarawih berjamaah di masjid. Nabi SAW solat witir dan berdoa selepasnya, bersungguh-sungguh membangunkan malam-malam terakhir bulan Ramadan. Nabi tak bersama dengan isteri-isteri baginda di 10 yang terakhir. Baginda mandi di antara maghrib dan isya. Malam tadi buat tak? Dan menjadikan makan malam untuk iftar, bawa sahur supaya perut tak berat. Tapi mandi nas untuk cergas badan, untuk badan cergas. Yang terakhir adalah beriktikaf. Sama-sama kita baca doa untuk akhirnya. Allahumma rzuqna. Sama-sama. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah wa a'inna ala qiyamiha wa ihya'iha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, rezekikanlah kami Lailatul Qadar pada tahun ini dan pada setiap tahun, dan bantukanlah kami untuk membangunkannya dan menghidupkannya malam tadi itu dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Sekali dulu ya. Buku ini boleh dapatkan siapa yang belum dapatkan di luar sana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Masya Allah. Saya baru Arifin baru bagi tahu ada seorang ulama besar, Habib terkenal ni di Indonesia, Al-Habib Hasan Ibn Ja'far Ibn Umar As-Saqqaf. Majlis ilmu beliau penuh dan ramai. Beliau meninggal dunia. Bila ni Arifin? Tadi. Masya Allah. Habib ni sangat terkenal di Indonesia. Masya Allah. Kita baca Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن فتنته ومن عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفرات النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.